Baik, bagi memahami risiko jangkitan di sebuah PPV, apa langkah berjaga-jaga yang boleh kita ambil untuk terutamanya bakal penerima vaksin dan pentingnya untuk menambah baik pengudaraan atau ventilation di PPV itu? Bersedia bersama saya pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Terima kasih Dr. Malina bersama saya dalam Buletin Awal ni. Kita difahamkan nilai CT ataupun cycle threshold value dalam kalangan petugas yang positif ini sekurang-kurangnya 35. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nilai CT value dan adakah paras 35 itu selamat? Okey, CT ataupun cycle threshold ni adalah merupakan nilai yang mana dalam ujian PCR tersebut mengesan melalui prosedur yang dilakukan pada cycle keberapa kes tu dikesan sebagai positif. Jadi itu disebut sebagai nilai ambang. Dalam konteks ni kita mengambil kepada beberapa pendekatan yang mana ia tidak boleh ditafsirkan hanya semata-mata kepada nilai PCR positif sahaja. Maksudnya memang kita kena lihat pada CT value ataupun nilai CT itu, dan satu lagi ialah kita melihat kepada gejala simptom, tanda klinikal ataupun simptom yang ditunjukkan oleh individu berkenaan. Jadi berbalik kepada CT value itu, nilai CT, sekiranya kurang daripada 24, maka kita boleh mengesahkan pesakit tersebut mempunyai beban virus atau viral load yang tinggi dan mereka agak infektif. Maksudnya boleh menjangkitkan kepada individu yang lain. Tapi kalau angka dah lebih daripada 30, sebab paras di sini biasanya diambil pada paras 24. Ada di setengah-setengah tempat bila disebut lebih daripada 24, individu tersebut tidak lagi dianggap sebagai infektif. Ia menggambarkan mungkin mereka itu telah terdedah pada jangka masa yang agak lama. Maksudnya sebelum ni dah beberapa perpanjangan, dan apa yang dikesan hanyalah merupakan apa yang disebut viral shedding. Maksudnya bukan lagi virus yang boleh menjangkitkan pada individu yang lain, tapi cuma baki-baki sel virus yang telah pun mati. Jadi dalam konteks itu, kalau misalnya kata lebih daripada 30, pada pandangan saya dah tak ada isu dah di sini, sebab dari segi konteks kesihatan awam, apa yang penting ialah kita perlu mendefinisikan siapa yang positif COVID, siapa yang negatif COVID, dan ini tidak semata-mata bergantung kepada nilai PCR sahaja. Okey, jadi berdasarkan apa yang kita tahu, selain daripada nilai CT cycle threshold, kita juga tahu peratusan petugas yang positif ini yang divaksinasi adalah seramai 88%, dan kita juga tahu ada SOP yang dipatuhi di PPV. Jadi berdasarkan kesemua faktor ini, bagaimana Prof melihat risiko jangkitan di IDCC ini berhubung dengan kes spesifik ini? Saya berpendapat kalau kita lihat pada nilai CT tadi itu, sebab disebutnya sekurang-kurangnya 35 dan kebanyakan mereka telah menerima vaksin, saya berpendapat dah tak ada isu dah di sini. Mungkin mereka telah terdedah pada beberapa waktu yang dulu, dan pada masa ini mungkin dalam fasa pemulihan dan tidak memberikan kesan terhadap mana-mana individu yang mungkin mempunyai kontak pada mereka baru-baru ini. Dalam konteks ini ingin saya tekankan lagi sekali, definisi kes ataupun case definition untuk memastikan seorang itu adalah merupakan positif COVID atau tidak, perlu dilihat beberapa ciri, bukan hanya semata-mata dalam ujian PCR sahaja semata-mata. Okey doktor, ini kes di IDCC Shah Alam, tetapi jika situasi yang sama berlaku di PPV lain, apa pelan mitigasi yang perlu ada? Mungkin kita juga perlu pertimbangkan menyediakan petugas backup? Betul, dari segi pelan backup ataupun mitigasi yang perlu kita laksanakan, perlu mengambil kira lah kalau kemungkinan ada di kalangan kaki tangan yang telah dijangkiti. Tapi dalam masa yang sama, pengesahan bahawa mereka ini memang benar-benar dijangkiti perlu dibuat. Bukan hanya berdasarkan 1-2 ujian sahaja. Ia perlu disandarkan kepada clinical features ataupun ciri-ciri klinikal dan juga sejarah pendedahan mereka itu. Maksudnya berdasarkan contact tracing, adakah mereka ini benar-benar positif ataupun hanya sekadar semata-mata salah satu ujian saja yang positif. Jadi dalam konteks itu, sebelum kita mendedahkan keputusan saringan itu kepada orang ramai, keadaan ini perlu diterjemahkan terlebih dahulu untuk mengelakkan kebimbangan ataupun ketidakpastian yang tidak menentu di kalangan masyarakat. Apa cadangan doktor untuk menambah baik SOP di PPV, terutamanya berhubung dengan pengudaraan ataupun ventilation? Kita tahu setakat ini kerajaan masih belum menetapkan panduan pengudaraan ventilation di sesebuah tempat. Apa cadangan doktor?
Dalam konteks ni saya berpendapat bahawa pengudaraan dalam mana-mana PPV perlulah dipastikan berjalan dengan baik, ya. Maksudnya ia mempunyai sistem, ya, yang dimonitor ataupun dipantau dari masa ke semasa bagi memastikan tidak ada keadaan yang mana udara yang sama, ya, berkitar dalam keadaan yang mana mereka mungkin padat dan sebagainya boleh menyebabkan sekiranya tularan dapat berjangkit kepada individu yang lain. Saya juga berpendapat pada masa yang sama dari masa ke semasa semua individu, petugas-petugas PBB perlu melaksanakan SOP yang ketat, ya, pemakaian mask, double mask tu tanpa sebarang kompromi, ya. Maksudnya memang sentiasa memakai walaupun dengan rakan-rakan sejawat mereka, ya, tidak boleh sekali-kali untuk mengabaikan aspek-aspek tersebut. Untuk itu sekiranya SOP itu dipatuhi, pada pandangan saya banyak, ya, keadaan transmisi ataupun penularan dapat dielakkan. Okey doktor, akhir sekali kita lihat ada segelintir pihak yang agak takut, bimbang untuk pergi ke PPV mendapatkan suntikan vaksin selepas melihat penularan kes ini di sebuah PPV. Tetapi apa nasihat doktor bagi mereka yang rasa takut, bagaimana mereka boleh tingkatkan SOP kendiri? Kalau kita lihatlah melalui berita yang disiarkan pada hari ini, saya berpendapat tidak ada isu yang besar di sini sebab mereka yang dikatakan positif itu kebanyakannya tidak mempunyai kesan yang boleh menjangkitkan kepada orang lain. Untuk itu tidak ada kebimbangan untuk orang ramai untuk terus datang mendapatkan vaksin, dan pada masa akan datang saya berpandangan, ya, supaya pengesahan, ya, daripada pakar perubatan dan mereka-mereka yang mempunyai pengetahuan dalam bidang ini perlu didapatkan terlebih dahulu supaya makluman kepada orang ramai dapat dihebahkan. Sebab dalam konteks ini kita perlu memastikan betul-betul kes yang dikesan itu adalah benar-benar positif dan bukannya kes-kes yang tidak lagi perlu dibimbangi, ya, keadaan jangkitannya. Tidak perlu bimbang untuk hadir ke janji temu vaksin sekiranya patuh SOP. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam UPM, mengulas mengenai 204 petugas di PPV IDCC disahkan positif COVID-19.